Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Pengangkutan MOT akan memberikan pelanjutan 1 tahun secara automatik bagi kenderaan perkhidmatan awam yang telah dan akan mencapai had usia dibenarkan sebagaimana ditetapkan dalam syarat pelisinan. Sehubungan itu, Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata pelanjutan itu diberikan kepada kenderaan perkhidmatan awam yang telah atau akan mencapai had usia dibenarkan antara 1 Januari hingga 31 Disember tahun ini selain telah menjalani dan lulus pemeriksaan kenderaan dengan Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom untuk layak serta selamat beroperasi. Jelas beliau, langkah tersebut bagi membantu sektor pengangkutan awam khususnya pemilik teksi, bas sekolah dan bas persiaran mengharungi waktu sukar ketika ini disebabkan wabak COVID-19 sambil menambah semua kelas kenderaan perkhidmatan awam di bawah bidang kuasa Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan Lembaga Pelisinan Kenderaan Perdagangan bagi Sabah dan Sarawak layak mendapat pelanjutan tersebut. Perkhidmatan bas Muafakat Johor BMJ akan diperluaskan pada awal tahun depan dengan penambahan 10 laluan baru bagi memudahkan lagi urusan perjalanan penduduk di negeri Johor sekaligus menjimatkan kos sara hidup mereka. Pengerusi Jawatan Kuasa Kejaraya Pengangkutan dan Infrastruktur Johor Muhammad Solihan Badri berkata pihak kerajaan negeri baru-baru ini telah bersetuju meluluskan laluan tersebut dengan kos sejumlah 3.84 juta ringgit dalam usaha mengurangkan beban rakyat. Beliau juga berkata perbincangan mengenai laluan baru berkenaan telah diadakan bersama ahli Dewan Undangan Negeri dan pihak berkuasa tempatan kawasan terlibat. Akhir sekali, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menafikan membuat tawaran iklan permohonan terbuka rumah mampu milik serendah RM30,000 skim My Home MI Deposit 2021 dan bantuan RM60,000 bina rumah atas tanah sendiri di bawah skim pinjaman perumahan SPP. KPKT memaklumkan bahawa hanya permohonan bagi program perumahan rakyat PPR, perumahan penjawat awam, perumahan prima dan syarikat perumahan negara berhad sahaja dibuka oleh KPKT. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12.30 hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 27 September dalam tahun 2014, acara berbasikal Selamatkan Jantung Kanak-Kanak telah dilancarkan oleh Datuk Seri Ismail Shahuddin, Pengerusi Maybank di Putrajaya. Acara berbasikal ini merupakan anjuran Maybank Islamic Berhad. Kira-kira 1,000 peserta berbasikal dilepaskan bagi program yang bertujuan mengumpul dana untuk menaja pesakit jantung kanak-kanak kurang bernasib baik di Malaysia dan rantau Asia Tenggara. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Maybank Islamic Berhad, Muzaffar Hisham, yang hadir pada majlis berkenaan berkata, institusi perbankan itu menyumbang sebanyak 2.55 juta ringgit kepada Yayasan Institut Jantung Negara IGN bagi merawat dan mengubati pesakit jantung kanak-kanak di negara ini dan rantau Asia Tenggara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا 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 حول ولا Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM tak kira mana jua anda berada saat ini. Terima kasih kerana terus memantau siaran 24 jam IKIM 7 hari seminggu. Hari ini dah hari Selasa. Bertemankan saya Nur Hayati Paradi 3 jam insya-Allah bermula 10 pagi ni sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti insya-Allah. Hari ini 13 Julai 13 Julai 2021. Bagi yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga-moga Allah kurniakan keberkatan dalam usia yang anda bakal tempuhi nantinya insya-Allah. Baiklah, apa pun nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rakan-rakan Warna Pagi hari ini yang telah pun bersama dengan anda 4 jam bersama dengan Sufian Amrin dan juga Hazwan Shah. Terima kasih pada mereka berdua dan juga terima kasih pada rakan studio Dunia Berita Haji Nazri Muhammad Yusof sebentar tadi telah pun berkongsi berita IKIM jam 10 pagi. Alhamdulillah. Kejap lagi kita akan teruskan perkongsian kita di Radio IKIM yang mana hari ini hari Selasa kita bakal mulakan dengan perkongsian syariah dan perundangan. Menarik hari ini kita masih lagi bersama dengan Encik Muhammad Asam Ahmad, Fellow Kanan di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia yang bakal bawakan sambungan untuk pluralisme agama dan bahayanya kepada pemikiran umat Islam, dan hari ini memfokus tentang menuntut kebenaran agama. Apa yang dimaksudkan dengan menuntut kebenaran agama itu kan? Kalau minggu lepas kita cerita tentang ilmu, kepentingan ilmu itu sendiri, kepentingan menuntut ilmu. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi supaya kita lebih faham dan cakna tentang pentingnya kita sebagai umat Islam faham tentang menuntut ilmu dan menuntut kebenaran agama itu. InsyaAllah kita akan kongsikan banyak lagi kepada rakan pendengar di perkongsian kita menerusi syariah dan perundangan. Kita akan kongsikan di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom kita saat ini kita dengarkan terlebih dahulu Fitri Haris dengan Ayah Safia, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tinggalkan ranting kesepian.
kekal penuh sabar. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada semua sahabat pendengar yang telah setia bersama dengan kami menerusi perkongsian di Aspirasi. Hari ini kita bakal mulakan perkongsian kita menerusi rancangan syariah dan perundangan. Untuk bersama rakan-rakan pendengar yang mana yang menonton di FB IKIM FM ataupun YouTube channel IKIM, anda dah lihat dah nampak dah tetamu kita dah pun bersedia untuk bersama dengan sahabat pendengar. Tak lain tak bukan, kita ada Encik Muhammad Asham Ahmad, merupakan fellow kanan di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Cik Asham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kerana sudi bersama sekali lagi rakan pendengar Radio IKIM, dan kali ini kita masih lagi menyambung dalam tajuk topik besar kita, pluralisme agama dan bahayanya kepada pemikiran umat Islam. Dan kali ini Cik Asham nak fokus tentang menuntut kebenaran agama. Menuntut kebenaran agama. Apa sebenarnya dimaksudkan dengan menuntut ilmu tu ya Cik Asham? Sebab minggu lepas seingat saya kita diakhirkan dengan menuntut ilmu. Jadi bagaimana, apa yang dimaksudkan dengan menuntut ilmu, dan bagaimana yang wajib, ilmu bagaimana sebenarnya wajib dituntut secara khusus berkaitan dengan di manakah kedudukan akidah itu sendiri Encik Asham. Mungkin ini sebagai permulaan kita, mukadimah untuk pertemuan kita hari ini untuk tajuk menuntut kebenaran agama. Silakan Encik Asham. Ya, terima kasih. Yati, para pendengar rancangan syariah dan perundangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi pada minggu yang lepas kita bicara tentang sifat semula jadi manusia itu ingin mengetahui. Manusia itu secara semula jadi nak tahu tentang dirinya, nak tahu tentang alam yang dia ada, yang ada di sekelilingnya. Dia nak tahu apakah tujuan hidupnya. Dia nak tahu apakah kesudahannya. Itu adalah sesuatu yang datang secara semula jadi bagi sesiapa sahaja yang berfikir. Sesiapa sahaja berfikir, maka dia tidak boleh nak mengelak daripada persoalan-persoalan ini, kerana persoalan ini adalah persoalan yang paling hampir dengan setiap manusia. Jadi agama adalah jawapan kepada persoalan-persoalan ini. Seringkali kita akan temui jawapan kepada persoalan-persoalan ini dalam agama. Jadi, walau bagaimanapun, isunya banyak agama. Kita nak ambil jawapan daripada agama yang mana? Maka di situ timbul isu, timbul persoalan mencari agama mana agama yang benar. Kerana kita dah jelaskan pada minggu yang lepas, falsafah tak boleh jawab persoalan ini. Sains tak boleh nak jawab persoalan yang berkaitan dengan diri, persoalan tujuan hidup, persoalan asal hidup kita, daripada mana asal kejadian kita, tak boleh nak jawab. Tentang kesudahan kita, tentang apakah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan ataupun kecelakaan, tentang kehidupan kekal abadi, itu semua adalah persoalan-persoalan yang tidak mampu dijawab oleh sains dan juga falsafah. Jadi, siapa yang selama ini menjawab persoalan ini? Jawabnya adalah agama. Tapi persoalannya,
ada berbagai-bagai agama. Maka agama mana yang telah memberikan jawapan yang sebenarnya? Itu persoalannya. Kalau kita nak cari jawapan dalam agama, soalannya adalah agama mana yang memberikan jawapan itu, sehingga datang kepada kita keyakinan. Maka di situlah perlunya untuk kita menuntut ilmu yang menunjukkan kepada kita kebenaran agama. Menunjukkan kepada kita agama mana agama yang benar itu. Itu persoalan Yati tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan menuntut ilmu itu? Itu satu. Ilmu yang bagaimana nak tuntut? Pasal ada macam-macam ilmu. Adakah kita nak tuntut semua ilmu? Itu mustahil. Kalau kita mati itu balik pun kita tak mampu nak menuntut semua ilmu. Maka kita kena pilih ilmu mana yang relevan, yang kita perlukan. Lepas tu secara khusus pula, di mana duduknya ilmu akidah. Yang menjadi persoalan pokok kita ini. Jadi dalam banyak-banyak ilmu itu, ilmu akidah tu duduk di mana? Yang ni kita cuba jawab dalam perbincangan ini. Baik. Apakah yang kita maksudkan dengan menuntut ilmu? Jadi menuntut, mencari, mengkaji, itu semua adalah perkara yang sama, saling berkait, dekat-dekat saja maknanya. Jadi kenapa kita tuntut ilmu? Kenapa kita gunakan perkataan menuntut ilmu? Maknanya ilmu itu adalah sesuatu yang mesti dituntut. Kena dapat Ilmu itu adalah sesuatu yang mesti dicari, mesti didapatkan. Kalau nak cari, nak dapatkan, macam mana caranya? Dia mesti dikaji, mesti diselidiki. Dengan kata lain, ilmu itu adalah sesuatu yang mesti diusahakan. Dia tak boleh datang secara percuma, datang sendiri. Maknanya tak ada orang yang dilahirkan dengan ilmu. Lahir-lahir betul-betul dia alim. Dia kena usaha mendapatkan ilmu. Hatta para nabi sekalipun, mereka itu diajar ilmu, menuntut ilmu. Dengan Allah Ta'ala sendirilah yang mengajarkan mereka itu dengan ilmu. Jadi mesti dituntut. Ilmu itu tidak datang percuma. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, di dalam kitab beliau, dalam karangan beliau, al-ilmu idza a'taitahu kullaka a'taka ba'dahu. Jadi kata Imam Ghazali, ilmu itu kalau engkau berikan seluruh dirimu, seluruh masamu, seluruh tenagamu, seluruh keinginanmu, seluruh pemikiranmu, semua bagi kepada tujuan untuk mendapatkan ilmu. A'taka ba'dahu. Kita bagi keseluruhan semua sekali, maka dia akan berikan sebahagian kepada kita. InsyaAllah kita akan dapat sebahagian daripada ilmu. Wa idza a'taitahu ba'daka lam yu'tika syai'a. Tapi apabila engkau memberikan untuk tujuan dapatkan ilmu itu hanya sebahagian daripadamu, sebahagian aja, usaha pun separuh-separuh je, tenaga pun ala kadar, berjaga malam pun ala kadar, membaca buku pun gitu-gitu aja, maka lam yu'tika syai'a, dia tak akan berikan pada engkau apa-apa pun. Kita tak akan dapat apa-apa kalau sekiranya kita berikan sebahagian saja daripada usaha kita. Maknanya kalau kita buat sambil lewa saja, kita tak akan dapat apa-apa. Untuk dapat ilmu, kata Imam Ghazali, engkau kena berikan seluruh jiwa dan ragamu kepada ilmu.
Maka apa pesanannya Imam Ghazali rahimahullah? Fa'alaika an tufniya hayataka hatta tata'allama. Maka hendaklah engkau menghabiskan keseluruh hayat, keseluruh hidupmu untuk ilmu, sehingga kamu akan dapat memperolehinya. Sebab itu kerja menuntut ilmu itu adalah merupakan suatu usaha yang berterusan, yang disebut di dalam hadis minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sehingga ke liang lahat. Ini maksudnya. Kerana ilmu itu bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang murah, bukanlah sesuatu yang boleh dibuat sambil lewa. Kerana ilmu yang kita maksudkan di sini bukan ilmu yang seperti disangka oleh kebanyakan orang itu. Kerana ilmu yang kita maksudkan di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan diri, berkaitan dengan kesudahan, berkaitan dengan kebahagiaan yang kekal abadi. Dengan kata lain, ilmu yang mendatangkan kebahagiaan kepada seseorang. Jadi ilmu yang begitu yang kita maksudkan. Jadi dalam perkataan Imam ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang terkenal, yang sering dipetik oleh orang, beliau ada menukilkan syarat-syarat dan persediaan yang mesti ada untuk seseorang itu menuntut ilmu. Yang kata Imam Ghazali tadi, mesti berikan sepenuhnya. Apa yang maksudkan dengan sepenuhnya untuk ilmu itu? Jadi jawapannya kita boleh temui di dalam kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila beliau berkata, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin." Saudaraku, tidak akan sekali-kali engkau dapat ilmu melainkan dengan 6 syarat. Kalau nak dapat ilmu, kena penuhi 6 syarat itu. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Nanti aku jelaskan kepada engkau apakah yang aku maksudkan dengan 6 perkara ini. Pertama, zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghah wa suhbatu ustazin wa tulu zamanin. Yang pertama adalah kebijaksanaan, iaitu asas kenada. Asas kenada maknanya akal itu nak kena memiliki kebijaksanaan. Jadi kalau seorang itu ada sesuatu yang cacat dengan akalnya, maka terganggulah, terbantutlah satu keupayaan yang sangat penting, yang sangat besar, yang membolehkannya menuntut ilmu. Maka dengan sebab itu kita kena menghargai kepentingan akal. Kita kena mensyukuri nikmat akal yang Allah kurniakan kepada kita itu. Kerana apabila rosak akal ataupun tiada akal, maka manusia itu hilang sesuatu yang paling berharga. Atau saya nak katalah perkara apa, nak bandingkan dengan harta, tak boleh. Kalau seorang bapa meninggalkan hartanya yang berjuta-juta, banyak sekalipun, kepada seorang anak yang rosak akalnya ataupun tiada akal, cacat akal, yang bodoh, yang tidak boleh berfikir, maka dalam sekelip mata saja harta itu mungkin akan hilang, dicuri orang, ataupun dirosakkan oleh anaknya sendiri. Berbagai-bagai perkara boleh berlaku. Tidak memberikan apa-apa faedah langsung kepada anaknya, kerana anaknya itu hilang sesuatu yang amat penting, yang amat berguna, iaitu akal.
Akan tetapi kalau sekiranya seorang bapa itu meninggalkan seorang anak yang bijaksana, walaupun tanpa harta, dengan akal, kebijaksanaan akal itu dia masih boleh berusaha untuk mencari harta untuk kegunaan dan keperluan hidupnya. Gitu. Jadi syarat yang pertama itu, kalau nak menuntut ilmu, kena cerdik. Kalau bodoh, mungkin tak berapa dapat lah. Mungkin dapat, orang dapat banyak, kita dapat sedikit. Jadi mesti ada bijaksanaan. Tapi seperti yang kita telah sebutkan sebelum ini, kadar kebijaksanaan seseorang itu berbeza di antara satu sama lain. Tapi mesti ada bijaksanaan. Sedikit ke banyak ke itu berbeza, tetapi mesti ada kebijaksanaan. Mesti cerdik. Yang kedua, wahirsun. Cerdik saja tak cukup, dia mesti ada kehendak. Kalau dia cerdik tapi dia tak nak belajar, siapa yang boleh dapat ilmu macam tu? Dia mesti ada keinginan, keinginan untuk belajar. Dia ada kehendak nak pandai. Dia nak jadi pandai, baru dia akan cari tok guru, membaca buku dan buat apa yang dia perlukan untuk mendapatkan ilmu itu. Yang ketiga, wajtihadun. Ada kehendak saja tetapi tidak ada usaha yang bersungguh-sungguh. Tak boleh juga. Maka mesti ada usaha yang bersungguh-sungguh. Tadi kehendak tadi yang menyebabkan kita nak buat. Ijtihadun, usaha yang berterusan. Berjaga malam. Kalau orang dahulu, bukan dahulu lah, sekarang pun kita kena merantau pergi ke negeri orang. Pergi merantau ke negeri orang itu mestilah melibatkan belanja, melibatkan macam-macam bekalan kesusahan yang kita mesti tanggung. Dan bila dah sampai sana, kita kena macam-macam yang kita mesti lalui di dalam usaha kita untuk mendapatkan ilmu itu. Itu dinamakan sebagai ijtihad. Mesti berusaha payah. Tak boleh kita nak duduk relax saja, tapi kita ingat kita boleh pandai. Kita ingat kita boleh mendapat kefahaman. Kita malah bersusah payah. Kita tak mau keluar duit untuk beli buku. Kita lebih suka dengar apa orang cakap saja. Suka tengok Facebook, senang belek-belek Facebook, tengok-tengok Twitter. Jadi itulah menjadi sumber pemikiran kita. Yang mengisi pemikiran kita benda-benda macam tu saja. Baca Twitter, baca IG, baca Facebook. Nak baca yang panjang-panjang sikit malah dah. Tak boleh. Otak tak boleh nak proses. Dia hanya boleh baca ayat yang ringkas-ringkas saja. Inilah keadaan yang berlaku sekarang. Yang dia baca ayat yang dia jumpa di handphone itu. Yang jumpa pada WhatsApp. Jadi dengan sebab itu orang mudah terpengaruh dengan perkara yang macam tu. Sedangkan dia tidak berupaya untuk berfikir secara yang sistematik. Dia tidak berupaya untuk memahami suatu perbahasan yang lengkap seperti mana yang ada dalam sebuah buku. Suatu bab, maka begini mukadimahnya, apakah prinsip-prinsipnya, apakah kesimpulan-kesimpulannya. Yang tu nak kena ijtihad, nak kena bersusah payah. Nak kena baca. Sebelum baca tu nak kena keluar duit, nak kena beli buku. Lepas tu kalau tak faham nak kena tanya, nak kena berbincang. Untuk kita mendapat sesuatu ilmu dan juga kepahaman. Jadi itu memerlukan kepada ijtihad. Memerlukan kepada usaha yang bersungguh-sungguh. Baik. Usaha juga. Tapi dia ada syarat yang keempat, iaitu bulughah. Bulughah ni macam cukup belanja. Kalau kita tiga dah ada, bijak, budak ni bijak, dan dia nak belajar, dan kalau beri peluang dia belajar, dia memang rajin, sungguh-sungguh, tapi tak ada duit, tak boleh. Tak cukup belanja, tak boleh. Maka
mesti disediakan perbelanjaan, sama ada perbelanjaan itu yang mampu disediakan oleh ibu bapa, ataupun anak itu sendiri yang mampu cari sendiri ke, ataupun ada pihak lain yang menolong, memberikan beasiswa, memberikan duit zakat, wakaf dan sebagainya, untuk membolehkan seseorang itu menuntut ilmu. Perlu ada pihak yang mengeluarkan belanja. Kerana orang menuntut ilmu ni dia tak ada masa nak cari duit. Dia hanya menumpukan pada ilmu. Ilmu itu tidak memberikan dia duit. Jadi masyarakat yang mesti mengeluarkan duit, kerana kewujudan orang-orang yang berilmu dalam masyarakat itu adalah merupakan aset kepada masyarakat itu, kepada negara. Maka dengan sebab itu, perbelanjaan untuk tujuan latih seseorang dalam berbagai-bagai bidang kemahiran, dalam mendidik seseorang itu supaya menjadi seorang yang baik, seorang yang berakhlak, itu adalah merupakan suatu pelaburan yang sangat penting. Jadi syarat yang keempat yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah cukup belanja. Macam Imam Syafi'i rahimahullah, kita baca kisah beliau keluar pergi mengembara menuntut ilmu itu. Apa mak dia buat? Mak dia jahitkan duit emas. Mungkin bekalan masa tu lah. Masa tu bukannya ada bank. Kita ada duit itu pula dalam bentuk emas perak. Takkan nak pegang ke tangan. Jadi benda tu kita mesti bawa secara fizikal. Macam mana? Untuk keselamatan, maka duit itu dijahitkan di dalam pakaiannya. Dijahit di dalam pakaiannya. Itu supaya lepas macam ni dia tak tahu dah apa kejadian dengan anaknya. Tengah jalan kena rompak ke, memang itu pun berlaku. Diserang oleh perompak malam lah. Kalau daripada Hijaz itu di Mekah nak sampai pada Iraq sana contoh, itu berapa ratus kilometer melalui padang pasir, tengah jalan itu ada lanun, ada penyamun dan sebagainya. Jadi tapi itulah perjalanan yang mesti dilalui oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Nak cari alim ulama, nak cari tempat yang ada ramai, banyak pusat pengajian, tempat yang ada buku-buku senang diperolehi. Itu nak kena pergi kepada bandar-bandar besar. Maka semua itu memerlukan belanja. Jadi ibu Imam Syafi'i rahimahullah tahu kepentingan ilmu itu, tahu apa yang patut dilakukan untuk memudahkan anaknya itu melalui perjalanan bagi menuntut ilmu. Maka sebagai seorang ibu, satu peranan yang dia berikan, yang disumbangkan kepada anaknya adalah menyiapkan pakaian yang mana dalam pakaian itu boleh dimasukkan duit bekalan untuk dia hidup sepanjang pengajiannya itu, iaitu duit emas. Kita tak tahu lah berapa banyak, sekadar yang cukup untuk belajar lah di sana. Dijahitkan di dalam pakaiannya untuk keselamatan, macam tu. Jadi kalau sekarang ni kita buat macam tu lah, tapi kena ada lah masuk dalam akaun ke macam mana. Jadi mengikut zamannya, tapi yang penting mesti ada cukup belanja. Cukup belanja. Kemudian dah ada cukup belanja semua, dah ada 4 syarat. Cukup lagi. Wa suhbatu ustazin, tambah Sayyidina Ali. Dan hendaklah dia bersama dengan guru. Bersahabat dengan guru. Maksudnya bukan setakat pergi masuk kelas keluar kelas macam tu. Dia kena bersahabat, maknanya mendapat bimbingan guru. Jadi istilah yang digunakan suhbah, sesuatu yang berterusan. Guru ni bukan setakat mengajar subjek, habis keluar. Tak ada kena-mengena, tak ada. Dia adalah merupakan suatu hubungan yang berterusan. Guru itulah yang menjadi sahabatnya. Guru itulah menjadi orang yang dipercayainya. Manakala gurunya pula bagi muridnya itu seumpama anaknya.
yang dididiknya dengan penuh kasih sayang. Jadi perlunya ada bimbingan seorang guru, supaya kita dapat melalui perjalanan menuntut ilmu itu dengan secara yang terbimbing, supaya kita tidak terseleweng, supaya kita dapat belajar daripada pengalaman guru kita yang pernah melalui jalan itu. Dia pernah belajar, dia pernah jadi murid macam kita sekarang ni. Jadi takkan kita nak mengulangi kesilapan yang pernah dibuat. Jadi bila ada guru, dia boleh mengingatkan. Guru akan mengingatkan muridnya supaya mereka tidak mengulangi kesilapan yang sama. Jadi guru itu penting untuk menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan. Itu syarat yang kelima. Kemudian yang keenam, wa tulu zamanin, dan hendaklah cukup masanya. Masanya mesti panjang. Seperti yang disebut oleh Imam Ghazali sebelum inilah. Hendaklah habiskan seluruh hidup, masa itu kena panjang. Dia bukannya belajar 4 tahun habis. Belajar 4 tahun seperti yang kita lalui di universiti itu bukannya habis pengajian. Tetapi habis satu tahap daripada tahap-tahap pengajian dalam hidup kita yang menyediakan kita untuk meneruskan pengajian kita sendiri. Itu maksudnya. Tapi orang faham sebagai tamat dah, habis dah, lepas tak nak belajar. Sedangkan tamatnya pengajian di universiti itu adalah merupakan tamatnya suatu proses penyediaan, proses persediaan. Supaya bila dah cukup persediaan itu, maka seseorang itu mampu berdikari di dalam meneruskan penuntutannya. Dia sudah terus menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajipan sepanjang hayat. Bukan kewajipan yang boleh terhenti pada masa-masa yang kita kendaki. Ia adalah suatu kewajipan yang berterusan sepanjang hayat. Itu tentang syarat-syaratnya. Kemudian kalau ditanya, ilmu yang ada itu berbagai-bagai. Jadi ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bagaimana kita nak kita pelajari? Yang mana dulu? Yang mana kemudian? Keutamaan ilmu. Yang mana banyak? Yang mana banyak? Yang mana sedikit? Yang mana perlu? Yang mana kurang perlu? Yang mana tak perlu? Jadi tidak semudah itu. Maka persoalan-persoalan ini mesti dipahami. Jadi soalan ini, soalan ilmu apa yang kita nak belajar, ilmu yang macam mana kita nak belajar, itu adalah persoalan yang penting. Sebabnya ilmu itu ada banyak jenis. Tapi banyak jenis ilmu pun kita boleh bahagikan semuanya itu kepada 2 jenis. Yang pertama, ilmu yang tidak diusahakan penghasilannya. Ada ilmu yang kita tak perlu usahakan. Ilmu yang bagaimana? Iaitu ilmu yang diberikan secara semula jadi oleh setiap manusia yang berakal. Jadi setiap manusia yang berakal sudah dapat ilmu ini asalkan dia berakal. Apa dia? Contohnya sebahagian daripada sesuatu itu, sebahagian daripada sesuatu itu, keseluruhan sesuatu itu lebih banyak daripada sebahagiannya. Sebiji kek, contoh, tentulah lebih banyak daripada sepotong kek itu. Macam mana awak tahu? Ini kita tak boleh nak cakap macam mana awak tahu, kerana itu adalah akal. Itu adalah tanggapan akal secara badihi, kata dalam bahasa Arab. Orang yang tahu secara semula jadi. Kita tahu secara semula jadi seseorang itu ataupun sesuatu benda itu tidak boleh berada pada 2 tempat pada satu masa. Kita tak boleh berada di Kuala Lumpur pada masa yang sama kita juga ada di Kota Baru. Itu mustahil.
Jadi kalau ada di Kuala Lumpur, dia tak ada di Kota Baru. Kalau ada di Kota Baru, dia tak ada di Kuala Lumpur. Dengan sebab itu, kalau sekiranya seorang itu dituduh membunuh, contoh, dituduh melakukan sesuatu jenayah, dan mengikut dakwaannya jenayah itu dilakukan di Kuala Lumpur pada sekian-sekian hari bulan, pukul sekian-sekian. Maka apa dia patut buat? Dia kena buktikan dia tidak ada di tempat itu pada masa itu. Dia boleh beritahu kepada hakim, pada sekian waktu, pada hari itu, saya berada di Kota Baru bersama dengan mak saya, ayah saya, adik-beradik saya. Semua itu jadi saksi. Dan dapat dibuktikan bahawa sememangnya dia berada di Kota Baru. Maka mahkamah tidak boleh nak mensabitkan dia. Kalau memang terbukti dia kerana apa? Kerana tak mungkin dia boleh hadir di Kota Baru dan pada masa sama dia berada di Kuala Lumpur untuk melakukan jenayah itu. Jadi itu adalah merupakan perkara yang akal, tahu secara semula jadi. Tak payahlah nak menuntut ilmu macam tu, bukan ilmu yang dituntut. Itu adalah ilmu yang datang secara semula jadi. Kalau orang tak faham benda itu, maka itu petanda dia tidak berakal. Asalkan dia ada akal, maka ada ilmu-ilmu tertentu yang sudah sedia ada di dalam dirinya. Macam tu. 1+1 2. Macam mana kita tahu? Akal kita memang Jadi train tak ada jawapan lain. Dia sudah built in. Sudah built in. Jadi ilmu yang macam tu adalah ilmu yang tidak dituntut. Ilmu jenis yang kedua adalah ilmu yang mesti diusahakan penghasilannya. Mesti diusahakan penghasilannya. Jadi yang dimaksudkan ini, yang kita maksudkan ilmu, menuntut ilmu itu adalah ilmu jenis yang kedua, ilmu yang kita mesti usahakan. Contohnya, Cik Sam? Jadi, nanti. Jadi kalau ditanya, ilmu apa dari jenis kedua ini yang wajib dituntut? Ialah yang dikata contoh tadi lah. Ilmu apa? Yang jenis ilmu kedua ni. Maka kita kena jawab, ilmu yang bagaimana nak kita tuntut? Maka kita jawab bahawa ilmu itu adalah merupakan keperluan bagi diri insan. Kita kena faham yang itu dulu. Jadi kalau kita nak jawab persoalan, nak tuntut ilmu apa, kita kena faham dulu sebab apa kita tuntut ilmu. Jadi ilmu yang kita maksudkan di sini adalah ilmu yang menjadi keperluan bagi setiap diri insan. Jadi kita kena faham apakah yang kita maksudkan dengan diri itu. Pasal kita tuntut ilmu ini untuk diri insan. Jadi soalan berikutnya, diri insan itu apa? Kalau kita tak tahu diri insan itu apa, macam mana kita boleh tahu keperluannya? Jadi kita kena tahu dulu diri insan itu apa. Jadi secara ringkasnya, diri insan itu terdiri daripada roh dan juga jasad. Kita kena ingat, insan itu terdiri daripada roh dan juga jasad. Bukan hanya ni tubuh badan kita ni, tangan, kaki, perut, tetapi juga ada di sana benda yang kita tak nampak. Tangan, kaki kita boleh nampak, kita boleh sentuh. Tetapi ada sesuatu yang tidak nampak pada mata, tidak boleh disentuh dengan tangan, tidak boleh ditanggapi dengan panca indera, tetapi wujudnya itu sangat-sangat nyata, sangat-sangat jelas. Apa dia? Iaitulah roh. Jadi ada sesuatu yang dinamakan roh. Maka manusia itu adalah roh dan jasad. Jadi apa yang kita maksudkan dengan ilmu itu adalah keperluan diri. Maka dia merujuk pada dua-dua keperluan. Satu, keperluan roh ataupun keperluan rohani, apa yang diperlukan oleh roh. Yang kedua, apa yang diperlukan oleh jasad, jasmani. Yang di sinilah yang bahagian yang pertama itulah yang ramai yang tidak tahu.
Tapi apa yang diperlukan oleh jasad, keperluan jasmani, yang itu ramai orang tahu. Maka dia tuntut ilmu yang diperlukan untuk kepentingan hidup jasmaninya. Ilmu perubatan untuk apa? Untuk kesihatan tubuh badan. Ilmu ekonomi untuk apa? Tetap untuk memperolehi kekayaan. Ilmu kemahiran pertukangan, ilmu kemahiran menjahit dan berbagai-bagai kemahiran untuk apa? Untuk membolehkan dia bekerja, menggunakan kemahiran itu supaya dengan itu dia dapat penghasilan. Dengan penghasilan itu dia dapat makan, minum, membeli pakaian, menyediakan tempat tinggal dan sebagainya. Tapi semua itu adalah merupakan keperluan jasmani. Yang kita bercakap di sini adalah ilmu yang aspek satu lagi diri insan, iaitu keperluan rohani, iaitu keperluan diri. Jadi diri itu ada dua, satu diri jasmani, betul? Satu lagi adalah diri rohani. Sedangkan diri rohani itulah diri kita yang sebenar, diri kita yang kekal abadi, diri kita yang telah wujud sebelum wujudnya diri kita sekarang ini, yang berjasad ini. Dan diri inilah yang kekal abadi. Apabila jasad ini sudah mati, sudah kembali ke tanah, maka diri itu akan meneruskan perjalanannya. Diri itulah yang kita maksudkan dengan roh. Diri itulah yang kita maksudkan dengan akal. Roh itu apabila dia berfikir, maka ia dinamakan akal. Benda yang sama saja. Kadang-kadang kita panggil akal. Akal itu maknanya diri manusia di dalam keadaan berfikir. Begitu. Roh maknanya apa? Diri yang bukan jasmani. Bukan yang bersifat kasar itu, tapi diri yang halus. Maka dia dinamakan roh. Begitu. Jadi secara ringkasnya kata Imam Ghazali, ilmu yang wajib yang disebut menuntut ilmu itu kewajipan bagi setiap Muslim ada 3. Yang paling basic, kita tahu Asas. pertama, ilmu yang berkaitan dengan pegangan, yakni kepercayaan. Apa yang kita nak percaya, itu ilmu. Apa yang percayaan yang benar, apakah dia kepercayaan yang salah, apakah yang wujud, apakah yang tidak wujud. Itu adalah masuk dalam perkara ilmu yang berbentuk pegangan ataupun i'tiqad ataupun ilmu akidah. Gitu. Kita nak hidup, kita kena ada benda yang kita percaya. Cuma yang kita percaya tu soalnya betul ke tak betul. Kalau setakat percaya, memang macam-macam boleh masuk dalam fikiran kita yang kita boleh percaya. Ada orang yang percaya adanya kuda yang bertanduk dan ada sayap, unicorn. Jadi nak percaya kita boleh percaya. Adanya sekian begitu begini rupanya. Dan berbagai-bagai jenis. Adanya dewa-dewa yang tertentu yang menghuni di atas bukit, yang di dalam air, di atas langit. Adanya hantu-hantu yang tertentu yang mempunyai kuasa begitu dan begini. Itu adalah merupakan kepercayaan. Sesiapa yang nak percaya, dia boleh percaya. Ada orang percaya Tuhan itu ada isteri dan ada anak. Itu pun kepercayaan. Tetapi kepercayaan tidak semestinya benar. Tidak semestinya benar. Ada kepercayaan yang benar, ada kepercayaan yang palsu. Maka yang kita nak tentang kepercayaan ini adalah merupakan kepercayaan yang benar. Yang inilah maka kita mesti menuntut ilmu yang menyatakan kepada kita kepercayaan yang benar. Kepercayaan ini sifatnya duduknya di dalam
hati, di dalam kalbu. Kemudian apa pula bahagian jasmani? Bahagian jasmani adalah perbuatan. Perbuatannya ada berapa jenis? Ada 2. Suatu yang kita tinggal pun perbuatan juga. Jadi maka ilmu yang kita nak tentang perkara ini adalah ilmu yang berbentuk suruhan. Maknanya apa yang kita disuruh buat, apa yang kita diwajibkan buat, apa yang kita digalakkan buat, apa yang kita dibenarkan buat kalau kita nak buat. Kemudian di sana ada juga apakah perkara yang kita dilarang buat. Maka ilmu itu juga satu bentuk ilmu juga. Maka itu adalah ilmu yang berbentuk larangan. Jadi basicnya begitu. Kalau kita nak memudahkan faham, basicnya begitu. Jadi ilmu itu ada 2. Satu ilmu yang berbentuk pegangan, i'tiqad, kita tak buat apa-apa. Kita tak buat apa-apa. Itu di hati. Tetapi kita mesti tahu. Kerana kita nak buat apa-apa asasnya kepada apa yang kita tahu ini. Betul. Jadi kita mesti tahu apa yang betul, apa yang salah dulu. Apa yang wujud, apa yang tidak wujud. Kemudian kita juga mesti tahu apa yang kita perlu buat dan apa yang kita perlu tinggalkan. Larangan. Jadi kepada soalan yang terakhir yang Yati tanyakan tadi. Jadi Yati dah tanya banyak soalan sekaligus. Sekaligus. Kat mana kena sekaligus. Jadi kita satu sesi ni untuk jawab semua tu sekaligus. Allah. Jadi kepada soalan di mana pula duduknya ilmu akidah itu? Berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Mana duduknya? Jadi kita sebutkan tadi berdasar kepada pembahagian yang dibuat oleh Imam suruhan dan larangan. Menamakan ilmu akidah. Jadi ilmu akidah itu adalah merupakan asas kepada ilmu yang berupa suruhan dan larangan itu. Asas macam mana? Ialah suruhan dan larangan. Orang akan tanya, ni suruhan ni larangan. Orang tanya, siapa suruh? Siapa yang larang? Maka di sebalik suruhan dan larangan itu ada banyak perkara yang kita mesti tahu. Yang menyuruh itu adalah Allah dan Rasulnya. Timbul persoalan, Allah itu siapa? Rasul itu siapa? Kenapa kita mesti ikut perintah Allah dan Rasul? Maka itu akan membuka kita kepada banyak persoalan-persoalan. Dia tidak semudah itu. Betul. Suruhan dan larangan tidak semudah itu, kerana suruhan dan larangan itu adalah merupakan suatu cabang daripada suatu yang asas. Asas itulah pegangan. Maknanya kalau kita tidak ada pegangan tentang wujudnya Allah dan bahawasanya Allah itu adalah Tuhan kita yang sebenar, yang menciptakan kita daripada tiada, dialah yang wujud, dialah yang maha mengetahui, dialah yang kekal, dialah yang berkehendak, dialah yang yang berkuasa, yang kekal abadi, yang tidak ada permulaan. Itu semua berkait dengan suruhan tadi. Jadi suruhan itu bermakna atau tidak kepada kita bergantung kepada apa yang kita percaya tentang Tuhan yang memberikan suruhan itu. Kalau kita tidak percaya adanya Tuhan yang memberikan suruhan itu, kalau kita tidak percaya bahawasanya Rasul yang mendakwa Tuhan memberikan perintah dan larangan itu, maka perintah dan larangan itu tak akan memberikan apa-apa makna pun kepada kita. Sebab itu ilmu yang berkaitan dengan i'tiqad ini berkait lagi lah, berkaitan dengan Allah, Rasul, berkaitan dengan hari akhirat, Rukun iman itu. bahawasanya apa yang kata rukun iman, bahawasanya ada di sana hari akhirat, ada hari kebangkitan, ada dosa dan pahala. Jadi
Walaupun kita tengok sekaligus Imam Ghazali kata ada 3. Itu untuk memudahkan kefahaman, tapi di sebalik 3 itu berbagai-bagai cabang ilmu. Jadi secara ringkasnya, ilmu yang bersifat pegangan ataupun i'tiqad itu adalah merupakan ilmu yang dikenali dengan nama ilmu usul. Ilmu usul. Kadang-kadang kita sebut usuluddin. Maknanya akar agama, umbi agama, ataupun asal agama. Asal agama. Kemudian ilmu yang bersuruhan dan larangan, itu ilmu yang dipanggil ilmu cabang, furu'. Kalau ibaratnya usul tadi, batang pokok sampai kepada akar tu. Ataupun kita kata usul tu akar lah. Akar. Dia tak nampak, dia duduk dalam tanah. Tapi pokok tu boleh berdiri sebab dia. Yang lain-lain dalam agama itu adalah pokok, dahan, cabang, buah. Apa akan jadi kalau sekiranya akar itu diracun, dipotong? Mati semua. Pokok itu akan mati. Pokok itu akan mati. Pokok itu tak boleh berdiri pun akan tumbang. Jadi ilmu yang berupa suruhan dan larangan itu adalah merupakan ilmu yang dinamakan sebagai ilmu furu'. Jadi ilmu fiqh ni, ilmu inilah. Ilmu fiqh ini adalah merupakan ilmu yang dikategorikan sebagai ilmu furu'. Juga dinamakan ilmu fiqh. Maknanya ilmu tentang suruhan dan juga larangan. Ilmu tentang apa nak buat, apa yang tak nak buat. Tapi fiqh ini sebenarnya juga dinamakan dengan fiqh yang kecil. Maksud fiqh kecil? Maksud fiqh kecil kerana kalau dibandingkan dengan ilmu yang berbentuk pegangan, ilmu yang berbentuk i'tiqad tadi, ilmu yang berbentuk kepercayaan tadi, maka yang itu dinamakan sebagai fiqh besar, fiqh akbar. Jadi ingat itu, kita ada 2 jenis fiqh, iaitu satu fiqh kecil, iaitu yang berbentuk suruhan dan larangan, halalnya apa, haramnya apa, wajibnya apa, sunatnya apa, harus, makruh dan sebagainya. Itu fiqh kecil. Bukan kata mana tak penting, kecil berbanding